So untuk transformer, so kita tahu fungsi untuk transformer adalah untuk meningkatkan ataupun menurunkan voltan bagi arus ulang-alik. So kalau struktur transformer, kita ada satu teras besi lembut yang dililitkan dengan ini gegulung prima dan gegulung sekunda. Dan sangat penting untuk kita bekalkan arus ulang-alik sahaja kepada transformer, sebab transformer takkan berfungsi sekiranya kita bekalkan dengan arus terus. So transformer ni sebenarnya mengaplikasikan dua konsep di sini, di mana prima dia menggunakan konsep elektromagnet, manakala gegolong sekunda mengaplikasikan konsep aruhan elektromagnet ataupun aruhan arus. So transformer ada dua jenis. Sekiranya bilangan lilitan prima adalah lebih sedikit berbanding dengan bilangan lilitan sekunda, kita panggil ini sebagai transformer injak naik. Yang simbol manakala kalau prima lebih banyak bilangan lilitan banding dengan sekunda, kita ada transformer injak turun. Okay, and then bagaimana transformer berfungsi? Inilah teras besi lembut. Sekunda biasanya ialah output. Manakala prima adalah input, dan kita kena bekalkan dengan arus ulang-alik. So apa yang berlaku ialah bila kita bekalkan dengan arus ulang-alik, kita tengok arus yang dibekalkan ialah arus yang tak stabil. So dia positif, dia ada kawasan positif dan juga kawasan negatif. So apa yang berlaku ialah bila arus ulang-alik dibekalkan kepada gegolong prima ataupun input, sekejap kita ada arus yang kosong, and then kita ada arus yang maksimum, arus yang kosong balik, arus yang mengalir pada arah yang berlawanan, arus negatif, kosong. So kita ada arus yang tak stabil. So apa yang berlaku ialah arus apabila dibekalkan kepada gegolong prima, medan magnet akan dihasilkan oleh gegolong prima. Arah mana satu utara, mana satu selatan bergantung pada arah pengaliran arus. Awak boleh kenal pasti dengan menggunakan Fleming pula genggaman tangan kanan. So katakan sekarang kita ada positif, arus mengalir secara positif, and then katakan kita ada utara dekat sini, selatan dekat sini. So ni ialah arah medan magnet. Okay, so ni pada separuh fasa yang pertama, positif. Dan apa yang berlaku ialah daripada positif, and then tiba-tiba arus
jadi kosong. So apa yang berlaku ialah the whole thing akan hilang, and then kita ada balik. Tapi pada bahagian negatif. So arus sekarang kita ada utara kat bawah, selatan kat atas pula. So kita ada macam medan magnet berubah-ubah. So in the end awak ada situasi ni. Ada medan magnet, tak ada medan magnet. Ada medan magnet, tak ada medan magnet. So kita ada medan magnet yang bergerak-gerak dekat sini. Okay. So in the end apa yang berlaku ialah itu ialah fungsi gegelong prima, iaitu untuk menghasilkan medan magnet bergerak-gerak. So apa yang berlaku ialah gegelong sekunder dia akan memotong flux magnet. So yang tu ialah fungsi gegelong sekunder untuk memotong flux magnet bergerak untuk mengarahkan arus. Tapi mengikut hukum Faraday, kadar pemotongan semakin tinggi, sekiranya kadar pemotongan semakin tinggi, beza upaya ataupun daya gerak elektrik yang dihasilkan adalah semakin tinggi. So that's why semakin banyak bilangan lilitan pada gegelong sekunder, kadar pemotongan semakin tinggi, daya gerak elektrik yang dihasilkan semakin tinggi. That's why kita ada injak naik. Dan yang sebaliknya, sekiranya kadar pemotongan adalah rendah, daya gerak elektrik yang dihasilkan adalah semakin rendah. That's why bila kita ada gegelong sekunder yang bilangan lilitan dia lebih rendah banding dengan gegelong prima, kita punya kadar pemotongan menjadi semakin rendah, daya gerak elektrik yang dihasilkan semakin rendah. That's why kita ada transformer injak turun. So voltan output lebih rendah banding dengan voltan input. Itu ialah prinsip kerja untuk transformer. And then pengiraan untuk transformer ialah sekunder, prima. So bilangan lilitan prima, nisbah bilangan lilitan sekunder adalah sama dengan voltan yang dihasilkan oleh prima, yang dibekalkan oleh prima, dan voltan yang dihasilkan oleh sekunder. So in the end kita dapat formula ni, NP over NS sama dengan VP over VS. So katakan kalau kita ada 10 volt dekat sini, kita nak naikkan jadi 200 volt. So katakan kalau kita ada 50 lilitan dekat sini, automatik kita patut tahu sebenarnya sekunder punya bilangan lilitan sepatutnya makin besar, tapi berapa besar? So kita ada 50 bilangan lilitan prima bahagi dengan NS sama dengan 10 bahagi 20, 200. In the end kita ada 10,000 bahagi 10 sama dengan 1000 bilangan lilitan, iaitu NS. Kita ada 1000 bilangan lilitan pada sekunder. Okay, and then another calculation yang melibatkan transformer ialah kuasa. So sekiranya dia kata transformer ideal, maksud dia kuasa input adalah sama dengan kuasa output. So apa yang kita boleh kata ialah kuasa input yang dihasilkan kat sini sama dengan kuasa output, dan kuasa punya formula ialah IV. So I output V output sama dengan I input V input. So kita boleh I input V input sama dengan I output V output. And then kita boleh macam bagi satu
So katakan kalau kita ada 20 volt dengan katakan 3 ampere. So bila kita injak naikkan, kita dapat 300 volt. Berapakah ampere? Berapakah arus? So masukkan dalam formula, kita dapat I/O sama dengan 20 darab 3 bahagi dengan 300. 600 bahagi dengan 60 bahagi dengan 300, kita dapat 0.5. 0.2 ampere. So sekarang kita kalau tengok bila voltan dinaikkan, arus sebenarnya diturunkan. Itu ialah apa yang kita guna dalam sistem grid nasional. Kenapa kita naikkan voltan? Untuk turunkan arus. Tapi sekiranya soalan kata transformer mempunyai keberkesanan sebanyak efisiensi sebanyak katakan 80%. So sekiranya kecekapan transformer adalah 80%, maksud dia so input output, maksud dia kuasa output sama dengan 80% kuasa input. And then boleh selesaikan seperti biasa. So IOVO sama dengan 80 per 100 I input V input. Okay, yang tu sekiranya transformer yang tak cekap. And then kenapa transformer boleh tak cekap in real life sebenarnya? Sebab every transformer yang berfungsi, dia akan bebaskan haba ke persekitaran. Kenapa boleh wujudnya haba? Sebab ada 4 faktor sebenarnya yang mempengaruhi kecekapan transformer. Faktor yang pertama ialah arus pusat. So apa itu arus pusat? Kalau kita ada satu blok teras besi lembut, so ni ialah primer, sekunder. So apa yang berlaku ialah kita tahu gegolong primer akan menghasilkan medan magnet berubah-ubah. Untuk dipotong oleh sekunder dekat sini. Tapi masalah dia, teras besi lembut dekat sini sebenarnya fungsi besi lembut, fungsi dia adalah untuk menguatkan medan magnet yang dihasilkan oleh gegolong primer. Tu ialah fungsi dia. Tapi secara tak langsung, sebab teras besi lembut juga diperbuat daripada logam, so arus juga akan teraruh dalam teras besi lembut, dan arus yang teraruh dalam gegolong sekunder boleh dikeluarkan kepada output. Tapi masalah dia, teras besi lembut punya arus, iaitu kita panggil sebagai arus yang dihasilkan dalam teras besi lembut, kita panggil sebagai arus pusar, hanya akan berkitaran dalam teras besi ni sahaja. That's why kita panggil sebagai arus pusar, sebab dia akan berpusar dalam teras besi sahaja. So arus pusar kalau dihasilkan, dia sebenarnya akan dapat hasilkan haba yang kita tak nak sebenarnya. So apa yang kita nak buat ialah kita nak kurangkan arus pusar yang terhasil dalam teras besi lembut. So apa yang kita boleh buat ialah, instead of hasilkan satu teras besi lembut yang tebal dalam satu blok, kita hasilkan lapisan teras besi lembut dan kita laminatekan. Laminatekan ialah kita macam
salut dengan satu lapisan penebat pada lapisan transversi lembut ni. So setiap transversi lembut ada lapisan yang kita panggil sebagai transversi lembut berlamina. So dia ada satu keping yang kecil, and apa kita buat ialah dia macam buku, kita tebalkan dia. So setiap lapisan ni adalah lapisan transversi lembut yang dilaminatkan dengan penebat. Dengan buat macam ni, kita akan menghasilkan satu blok transversi lembut, tetapi yang terdiri daripada individu lapisan transversi lembut yang dilaminatkan dengan penebat. So fungsi dia ialah bila kita laminatkan, dia punya keluasan ataupun dia menjadi lebih nipis. Dan awak belajar dah, kalau konduktor makin nipis ataupun diameter makin kecil, rintangan adalah tinggi. Bila rintangan tinggi, arus adalah rendah. So dengan cara ni, kita masih boleh menggunakan transversi lembut untuk menguatkan medan magnet yang dihasilkan oleh gegolong prima, tetapi dengan menipiskan lapisan transversi lembut tu, kita dapat meningkatkan rintangan pada setiap transversi lembut dengan dan seterusnya menurunkan arus busa yang dihasilkan. Itu ialah faktor pertama yang akan mempengaruhi kecekapan satu transformer. Faktor yang kedua yang mempengaruhi kecekapan satu transformer adalah transversi. Teras yang digunakan. So kita tahu kita perlu gunakan satu teras logam yang diperbuat daripada logam untuk menguatkan kekuatan medan magnet yang dihasilkan oleh gegolong prima. So antara banyak-banyak teras kuprum ke, teras besi ke, teras emas ke, teras mana yang patut kita gunakan teras besi lembut. So yes, fungsi teras adalah untuk menguatkan medan magnet yang dihasilkan oleh gegolong prima. Tapi antara banyak-banyak bahan, kita pilih besi lembut. Kenapa? Sebab besi lembut senang dimagnet dan dinyah magnet kan. So sedikit tenaga digunakan, maksud dia sedikit tenaga digunakan untuk dimagnet dan dinyah magnetkan, untuk memagnet dan menyah magnetkan transversi lembut. So berlaku lebih rendah pembaziran tenaga. Yang itu ialah teras yang digunakan. Faktor yang ketiga ialah kebocoran flux magnet. So selama ni transformer yang kita lukis adalah bentuk begini, transversi lembut di tengah, dan gegolong prima dekat kiri, gegolong sekunda ada di kanan. So apa yang berlaku ialah bila gegolong prima dinyah magnetkan, medan magnet akan dihasilkan oleh gegolong prima, tapi malangnya medan magnet dekat sebelah kanan sahaja yang akan dipotong oleh gegolong sekunda, tapi medan magnet yang dihasilkan dekat sebelah kiri ni dibazirkan sebab tak dipotong oleh gegolong sekunda. So jalan penyelesaian dia ialah, kita bayangkan kalau ada gegolong prima kat sini, so kita lilitkan gegolong sekunda di atas gegolong prima. So medan magnet yang dihasilkan oleh gegolong prima dapat dipotong sepenuhnya oleh gegolong sekunda. So yang itu ialah faktor yang ketiga yang mempengaruhi kecekapan transformer. Dan faktor yang keempat ialah dawai yang digunakan untuk menjadi gegolong. So dah belajar bahan dawai, kita gunakan kuprum. Kenapa kuprum? Sebab rintangan rendah, supaya arus adalah tinggi. Itu empat faktor mempengaruhi kecekapan transformer. Okay, thank you.